kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri sekali lagi hari ini. Beliau mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa mengadakan pilihan raya semalam, hari ini, mengadakan pilihan raya sekarang secara terburu-buru akan disamakan dengan perbuatan membunuh diri. Jadi saya rasa untuk rakyat Malaysia yang lain ni tak perlu dah untuk saya terangkan dengan sejelas-jelasnya. Kerana rakyat Malaysia sudah lebih daripada tahu bahawa sekaranglah masa yang paling sesuai, malah masa yang lebih sesuai untuk Barisan Nasional memenangi dengan satu kemenangan yang besar ialah ketika pada pilihan raya pada Februari 2020 iaitu sebelum Tan Sri Mahyudin Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri, dilantik sebagai Perdana Menteri. Masa itulah masa yang paling cantik, paling sesuai, paling elok. Dan saya yakin kalau ketika itulah kita adakan pilihan raya, sudah pasti bukan hanya Barisan Nasional, malah sahabat kita PAS juga akan memenangi banyak kerusi, tuan-tuan. Tapi malangnya hari ini amat menyedihkan. Sudahlah, kita dah terlalu lewat mengadakan pilihan raya. Sepatutnya pilihan raya diadakan selepas Muhyiddin dijatuhkan. Sekali lagi kita buat kesilapan membentuk kerajaan bersama dengan musuh politik kita, tidak menyerahkan kembali mandat kepada rakyat. Hari ini dalam keadaan Presiden dan mantan Presiden kita dizalimi, pendakwaan ke atas mereka diteruskan, walaupun ianya dimulakan oleh Tun Dr. Mahathir. Namun hari ini umpamanya seperti Ismail Sabri mahu menyelesaikan tugas menamatkan kerjaya politik Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga Zahid Hamidi, bagaikan tak boleh, tidak boleh memberikan langsung ruang untuk mereka ini mendapatkan keadilan. Tak apalah, apa yang mereka nak buat di mahkamah itu hak mereka, itu kuasa di tangan mereka. Tetapi percayalah tuan-tuan, mahkamah di dunia ini hanyalah sebahagian daripada perjalanan hidup sementara kita. Namun yang paling bahaya, saudara, kalau ataupun kamu boleh lepas mahkamah di dunia, belum tentu kamu boleh lepas mahkamah di akhirat. Walaupun seseorang dizalimi di dunia ini, tak mustahil Allah Ta'ala akan angkat martabatnya ketika kita kembali ke alam barzah, dan bila kita melalui titian Siratul Mustaqim, ataupun kita dibangkitkan di padang mahsyar kelak. Jadi kita akan kupas banyak isu. Saya yakin ramai rakyat Malaysia ini dah tahu peri pentingnya untuk kita adakan pilihan raya sekarang. Saya menjangkakan bulan 10 keadaan akan menjadi parah dari sudut cuaca, iaitu akan berlakunya banjir. Namun seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, awal bulan itu hari di Johor sudah pun banjir. Hospital Tun Aminah yang sudah pun ditenggelami air bulan Februari tahun ini, sekali lagi ditenggelami air. Seri Muda yang ditenggelami air pada Disember tahun lepas, sekali lagi telah ditenggelami banjir hari semalam. Jadi hakikat dan realiti dia tuan-tuan, pilihan raya tergesa-gesa, bukan pilihan raya tergesa-gesa. Sebaliknya, kita sudah terlalu lewat mengadakan pilihan raya, dan tidak mustahil, saudara, tidak mustahil lagi lewat kita adakan pilihan raya, lagi parah keadaan politik dalam negara ni.
Kalau kajian menunjukkan kesan isu kelewatan pembinaan kapal SES adalah sama seperti kes YNDB, maka kemungkinan kita terpaksa tangguh niat kita untuk bubarkan parlimen dalam masa kapal LCS ini memang sengaja digunakan oleh beliau untuk menyerang Datuk Zahid. Itu je. Tak ada sebab lain. Kita pun lebih daripada tahu bahawa isu LCS ini PAC ataupun PAC sudah pun bersidang 2 tahun yang sudah. Benda ni dah jadi basi. Dan kalau kita tengok pendakwaan yang dikenakan ke atas Tan Sri Ramli pun, bagi saya tidak menjawab isu ni. Saya simpati dengan Tan Sri Ramli. Usia 78 tahun terpaksa diheret ke mahkamah. Padahal kesalahan yang beliau buat, kalau betul kesalahan, hanya meluluskan pembayaran, payment. Mungkin jumlah pembayaran tu besar daripada biasa, ada yang sampai 13 juta. But total lebih kurang dalam 23 juta ringgit saja. Projek ni 6 bilion ringgit. Jadi bagi saya lah tak masuk akal lah pendakwaan dilakukan ke atas Tan Sri Ramli. Semata-mata nak kena dakwa seseorang dan memenangkan Rafizi. This is very stupid. Memang tak masuk akal. Minta maaf cakap lah. Saya tak boleh terima kesalahan orang tua ni hanya kerana dia nakkan model baru. Dia nakkan design dan juga kelengkapan ketenteraan yang baru. Berbanding dengan apa ni, Tan Sri Aziz yang mahukan design lama yang sudah teruji. Tapi macam mana pasukan tentera lebih prefer teknologi tahun 70-an untuk 2020? Memang saya tak boleh terima lah. Minta maaf cakap lah. Nak kata apa ke, nak marah ke, pulang lah. Sebab saya rasa rakyat Malaysia ni masih banyak yang berakal. Mereka boleh fikir kenapa perlu diberikan seolah-olah kemenangan kepada Rafizi, sedangkan dakwaan dia fitnah Syed Saddiq yang mengatakan kapal itu halimunan. Sebenarnya kapal tu ada, kapal tu sudah siap 55% pada tahun 2019. Dan hari ini daripada semua satu negara dah tahu punca kelewatan kapal ini kerana Pakatan Harapan menghentikan pembinaan kapal tersebut. Walaupun dah belanja 6 bilion, tinggal lagi 3 bilion kita boleh dapat 6 biji kapal. Kau tak nak spend another 3 bilion. Lepas tu kau jadikan modal politik. Kenapa tak siap? Dah belanja 6 bilion. Zaman PH pun dah belanja 6 bilion. 6 bilion tu last kali ialah zaman PH. Kalau zaman PH dah belanja 6 bilion, kapal pun tak ada, kenapa tak pertikaikan ketika itu? Kenapa bila BN dah putuskan untuk sambung buat kerja kapal tu bulan April, sekarang baru mereka nak pertikaikan? Takkan kita bodoh sangat tak tahu bahawa mereka sebenarnya tidak ada modal. Mereka ketandusan fitnah yang nak direka. Maka terpaksa menghidupkan cerita lama yang dah basi, cerita lama yang tidak relevan, dan cerita lama tentang kapal yang lambat siap yang berpunca daripada mereka yang telah pun menangguhkan. Dan baru-baru ni 48 media perdana dan media sosial dibawa pergi melihat kapal ini wujud. Sepatutnya itu sudah memadai untuk menjawab fitnah-fitnah. Tak perlu nak jadikan sesiapa menjadi kambing hitam.